Maharaja Pedang Tertinggi. Si 15 Pemuda Misterius. Bab 15 Pemuda Misteri. Ding Hao tidak dapat menahan mengeluh secara diam-diam. Berdasarkan penampilan semata-mata, wanita ini memang mengejutkan. Namun, ekspresi dingin dan angkuhnya kelihatan seperti glasier ais yang tidak cair. Malah profilnya merasakan seolah-olah dia menahan dirinya beberapa ribu batu jauh dari orang lain. Ini membuatkan Ding Hao berasa agak tidak selesa. Wanita muda ini mestilah sepupu lelaki muda yang kacak yang dirujuknya sebagai Li Ruo. Terdapat dua orang hamba perempuan memakai baju besi ringan berdiri di sebelahnya. Ekspresi mereka sama dingin dan tegas. Ding Hao memandang mereka dengan santai dan mendapati bahawa kuda-kuda yang ditunggangi oleh orang-orang ini semuanya mempunyai rambut yang hitam seperti dakwat. Kuda-kuda itu tingginya lebih daripada 2 meter dan 4 kaki mereka kuat dan lincah, sama seperti binatang buas. Mereka adalah binatang singa awan gelap yang juga dipanggil kuda separuh syaitan. Dikatakan bahawa mereka mempunyai keturunan iblis. Mereka boleh melakukan perjalanan sejauh 5,000 batu pada siang hari dan 1,500 batu pada waktu malam. Mereka sangat kacak dan setiap kuda bernilai beberapa ribu dolar. Tambahan pula, semua orang ini memakai perisai yang diperbuat daripada kulit binatang iblis. Mereka mahal dan ringan dan lebih baik daripada perisai keluli. Jelas sekali bahawa orang-orang ini mempunyai latar belakang yang luar biasa dan pastinya daripada keluarga yang berkuasa. Ding Hao tidak mahu menghadapi lebih banyak masalah dan dia berlepas jauh. Dia tidak mahu berinteraksi dengan orang sebegitu. Pahlawan yang dipanggil Chen Wu segera mendirikan kemah ringkas. Pahlawan tegap yang lain mula memasak di tepi kolam pembersihan pedang, menyebabkan kesibukan di situ. Beberapa saat kemudian, satu lagi perubahan ganjil berlaku. Bunyi gemuruh tapak kaki kuda berkumandang sekali lagi di jalan gunung yang jauh. Bunyi itu lebih kuat dari apa yang dibuat oleh pemuda kacak itu dan rombongannya. Seketika kemudian, habuk berterbangan di udara. Sepasukan besar penunggang bergegas keluar dari hutan. Parti itu memakai perisai putih dan mempunyai kuda putih. Seolah-olah mereka adalah bola salji yang berguling-guling di atas tanah, berderap seperti angin. Mereka datang ke sebelah kolam dalam sekelip mata. Pemimpin parti itu juga seorang pemuda yang berbadan besar dan berbadan tegap. Dia mempunyai muka dan telinga yang besar, dan keningnya seperti bilah. Dia sangat menakutkan dan memakai perisai putih dan jubah putih. Rambut hitamnya menari-nari ditiup angin liar seperti air terjun. Matanya berkilauan dengan bintang. Dia mempunyai pedang panjang yang diikat di pinggangnya dan dia kelihatan kuat dan riang. Pemuda berbadan tegap itu menarik tali kekangnya dan menjerit kuat. Dia menyapu orang ramai di tepi kolam, dan apabila dia melihat wanita muda yang cantik berpakaian putih, matanya bersinar. Dia kemudian menoleh. Memandang pemuda kacak berwajah pucat itu dan ketawa kuat. Dia berkata, saya tidak menyangka bahawa pengecut dari bandar siang akan sampai ke hadapan kita. Li Chanyang, kamu berlari lebih pantas daripada arnab terkutuk ketika kamu bertemu dengan binatang buas semalam di padang gurun. Saya perlu bergegas untuk pergi ke sek yang mencari ilmu pedang. Sememangnya saya tidak mempunyai masa untuk membuang masa dengan binatang-binatang itu. Pemuda berwajah pucat, Li Chanyang berkata dengan dingin, tetapi kamu, Xiao Chengchuan, Tuan Muda Bandar Qingyang, berkeras untuk bertarung dengan sekumpulan binatang hanya untuk mempamerkan kebolehan kamu. Saya nampak awak kehilangan 6 pengawal, adakah mereka sudah mati? Hihi, anda tidak menghiraukan nyawa pengawal anda hanya untuk kesenangan anda sendiri. Saya, Li Chanyang, benar-benar tidak boleh melakukan sesuatu yang bodoh. Awak lelaki muda berbadan besar itu, Xiao Chengchuan menjelingnya dengan marah. Kedua-dua pihak nampaknya telah bertemu lebih awal, tetapi hubungan antara mereka berdua tidak menyenangkan. Berkemungkinan kedua-dua pihak pernah bertelagah sedikit sebelum ini. Dan mendengar nada mereka, kemungkinan besar mereka adalah anak-anak keluarga bangsawan di bandar penempatan manusia yang jauh yang datang ke sek yang mencari ilmu pedang untuk belajar. Pengawal kedua belah pihak kebanyakannya adalah pahlawan di alam pelajar bela diri. Kedua-dua lelaki muda dan wanita muda itu semuanya mempunyai asas seni mempertahankan diri yang baik dan akan memasuki alam pelajar silat. Kedua-dua pihak nampaknya terhenti. Xiao Chengchuan ketawa dingin dan mengarahkan pengawalnya untuk mendirikan kemah ringkas di tepi kolam pembersihan pedang juga.
Mereka akan berhenti di sini kira-kira 10 meter ganjil dari pihak yang satu lagi. Walaupun kedua-duanya tidak mempunyai sebarang konfrontasi secara langsung, tetapi tidak ada kurangnya perbalahan lisan. Ding Hao tidak mahu berurusan dengan orang-orang ini. Dia duduk jauh di tepi kolam pembersih pedang, dan pedang berkarat mengimbangi lututnya. Dia mengambil masa ini untuk memupuk dan menggerakkan chi dalam badannya, sentiasa menyuburkan badan fizikalnya. Si cantik yang mengejutkan bernama Li Yiruo nampaknya seorang yang aneh. Dia pergi ke kolam pembersihan pedang, di bawah kumpulan dua hamba perempuan berpakaian seperti pahlawan wanita, dan mula mendapatkan air untuk mencuci. Kemudian, dia cepat-cepat menukar satu set pakaian pahlawan yang ketat dan putih. Dia menggulung seluarnya dan mula bermain di tepi kolam. Kaki gadis itu yang halus dan putih seperti jade yang gemuk biri-biri. Jari kakinya yang anggun dicat merah terang dan betisnya yang pucat sangat cantik. Ia mengejutkan dan bergerak. Seseorang akan terkejut dengan kecantikan dan kemerahannya hanya memandangnya dari jauh. Pahlawan kedua-dua pihak, termasuk Li Chanyang dan Xiao Chengchuan, semuanya sesekali memandang ke arahnya. Semua orang tertarik dengan kecantikan gadis itu yang sempurna dan sempurna. Hanya Ding Hao yang duduk di kejauhan, dengan mata tertutup rapat. Dia menumpukan perhatian untuk menggerakkan chi-nya seolah-olah dia memandang pemuda kacak berwajah pucat itu dan ketawa kuat. Dia berkata, saya tidak menyangka bahawa pengecut dari bandar siang akan sampai ke hadapan kita. Li Chanyang, kamu berlari lebih pantas daripada arnab terkutuk ketika kamu bertemu dengan binatang buas semalam di padang gurun. Saya perlu bergegas untuk pergi ke sek yang mencari ilmu pedang. Sememangnya saya tidak mempunyai masa untuk membuang masa dengan binatang-binatang itu. Pemuda berwajah pucat, Li Chanyang berkata dengan dingin, tetapi kamu, Xiao Chengchuan, tuan muda bandar Qingyang, berkeras untuk bertarung dengan sekumpulan binatang hanya untuk mempamerkan kebolehan kamu. Saya nampak awak kehilangan 6 pengawal, adakah mereka sudah mati? Hihi, anda tidak menghiraukan nyawa pengawal anda hanya untuk kesenangan anda sendiri. Saya, Li Chanyang, benar-benar tidak boleh melakukan sesuatu yang bodoh. Awak lelaki muda berbadan besar itu, Xiao Chengchuan menjelingnya dengan marah. Kedua-dua pihak nampaknya telah bertemu lebih awal, tetapi hubungan antara mereka berdua tidak menyenangkan. Berkemungkinan kedua-dua pihak pernah bertelagah sedikit sebelum ini. Dan mendengar nada mereka, kemungkinan besar mereka adalah anak-anak keluarga bangsawan di bandar penempatan manusia yang jauh yang datang ke sek yang mencari ilmu pedang untuk belajar. Pengawal kedua belah pihak kebanyakannya adalah pahlawan di alam pelajar bela diri. Kedua-dua lelaki muda dan wanita muda itu semuanya mempunyai asas seni mempertahankan diri yang baik dan akan memasuki alam pelajar silat. Kedua-dua pihak nampaknya terhenti. Xiao Chengchuan ketawa dingin dan mengarahkan pengawalnya untuk mendirikan kemah ringkas di tepi kolam pembersihan pedang juga. Mereka akan berhenti di sini kira-kira 10 meter ganjil dari pihak yang satu lagi. Walaupun kedua-duanya tidak mempunyai sebarang konfrontasi secara langsung, tetapi tidak ada kurangnya perbalahan lisan. Ding Hao tidak mahu berurusan dengan orang-orang ini. Dia duduk jauh di tepi kolam pembersih pedang, dan pedang berkarat mengimbangi lututnya. Dia mengambil masa ini untuk memupuk dan menggerakkan chi dalam badannya, sentiasa menyuburkan badan fizikalnya. Si cantik yang mengejutkan bernama Li Yiruo nampaknya seorang yang aneh. Dia pergi ke kolam pembersihan pedang, di bawah kumpulan dua hamba perempuan berpakaian seperti pahlawan wanita, dan mula mendapatkan air untuk mencuci. Kemudian, dia cepat-cepat menukar satu set pakaian pahlawan yang ketat dan putih. Dia menggulung seluarnya dan mula bermain di tepi kolam. Kaki gadis itu yang halus dan putih seperti jade yang gemuk biri-biri. Jari kakinya yang anggun dicat merah terang dan betisnya yang pucat sangat cantik. Ia mengejutkan dan bergerak. Seseorang akan terkejut dengan kecantikan dan kemerahannya hanya memandangnya dari jauh. Pahlawan kedua-dua pihak, termasuk Li Chanyang dan Xiao Chengchuan, semuanya sesekali memandang ke arahnya. Semua orang tertarik dengan kecantikan gadis itu yang sempurna dan sempurna. Hanya Ding Hao yang duduk di kejauhan, dengan mata tertutup rapat.
Dia menumpukan perhatian untuk menggerakkan cinya seolah-olah dia tidak dapat mendengar atau melihat apa-apa. Walaupun dia memakai pakaian kain, dia seolah-olah memancarkan perasaan bahawa dia bukan milik dunia ini. Auranya melayang seperti dewa, menjadikannya kelihatan sangat kacak. Lee Hiro cepat perasan Ding Hao. Sudah tentu, angsa kecil yang bangga itu hanya perlu memalingkan bibirnya sedikit, dan lengkungan yang sombong dan menghina muncul di sudut bibirnya yang cantik. Dia pernah melihat terlalu ramai lelaki muda sedemikian pada masa lalu yang cuba menarik perhatiannya dengan berkelakuan tidak seperti orang lain. Tingkah laku seperti ini menggelikan dan kebudak-budakan bagi Lee Hiro. Dia tidak akan merendahkan dirinya untuk memberi perhatian kepada budak miskin yang memakai pakaian murah dan tidak mempunyai masa depan hanya kerana rasa ingin tahunya yang membosankan. Masa berlalu, tengah hari semakin hampir dan matahari semakin terik. Perkara pelik berlaku setiap tahun. Tetapi terdapat sejumlah luar biasa kejadian sedemikian tahun ini. Tidak diketahui apabila bayangan hitam pelik perlahan-lahan menghampiri dari tanah besar di tepi hutan di kejauhan. Ia adalah susuk tubuh yang kurus dan lemah. Ia seolah-olah hampir kehilangan semua kekuatannya. Ia tersandung perlahan-lahan, tetapi bersungguh-sungguh ke arah kolam pembersihan pedang. Hanya apabila ia semakin dekat, seseorang dapat melihat dengan jelas bahawa ia adalah seorang pemuda yang kurus dan lemah berusia kira-kira 14 tahun. Pakaian kain kasarnya sudah lusuh, terkoyak berduri. Kulitnya yang terdedah dipenuhi dengan kotoran dan berdarah. Rambut hitamnya kusut masai seperti jerami. Lengan dan betisnya yang kurus dan lemah terdedah, dan pada permukaan kulitnya yang sawo matang, terdapat pelbagai jenis kecederaan. Pemuda misteri itu membawa bakul buluh di belakangnya. Terdapat sehelai kain koyak menutupi bakul itu. Tiada siapa yang tahu apa itu dan ia kelihatan sedikit berat. Dia tersadung berkaki ayam, kelihatan sedikit pening sambil terhuyung-hayang ke hadapan, memijak pasir panas yang terbakar setapak demi setapak seolah-olah sedang memikul gunung besar di belakangnya. Terdapat sepasang mata di bawah rambutnya yang kusut masa yang terang seperti bintang di langit malam. Mereka memegang pesona yang tidak dapat digambarkan seolah-olah mereka akan membuat hati seseorang hancur dan berasa mabuk apabila melihatnya. Apabila dia melihat kolam pembersihan pedang, pemuda berkulit sawo matang itu terkejut. Dia bergerak lebih laju, tersadung dan meluru ke arahnya. Apabila dia akhirnya sampai ke kolam, dia jelas telah menggunakan semua kekuatan dalam tubuhnya. Dia dengan berhati-hati meletakkan bakul di tepi kolam, ingin melutut dan mencedok air jernih dengan kedua-dua belah tangan. Namun, berlaku hentakan dan dia secara tidak sengaja terjatuh ke dalam air cetek dan buluh. Dia tidak bersusah payah untuk memanjat. Dia hanya berbaring di dalam air dan meneguk air itu dengan rakus. Maharaja Pedang Tertinggi. C16 Hidupkan Pedang Menentang Ketidakadilan. Bab 16 Hidupkan Pedang Menentang Ketidakadilan. Kecuali, remaja berkulit sawo matang misteri itu mempunyai terlalu banyak kotoran padanya. Apabila bertemu dengan air kolam, gumpalan hitam dengan cepat merebak melalui air kolam. Adik, kakak, ding-ding dahaga. Saya nak minum air juga. Suara lembut seorang gadis kecil tiba-tiba kedengaran dari bakul. Apabila lelaki muda itu mendengar suara itu, dia segera naik dari air. Dia mencedok segenggam air jernih dan mengangkat kain lusuh dari bakul. Terdapat seorang gadis kecil berukir jade yang kelihatan pucat di dalamnya. Dia kelihatan hanya 2 atau 3 dan rambutnya diikat seperti tanduk kambing. Matanya yang besar dipenuhi dengan kepolosan dan jernih seperti mutiara hitam. Pipinya yang pucat dan tembam serta ekspresi terpinga-pinga membuatkan dia kelihatan sangat comel. Ding Hao tidak dapat mengelak daripada memikirkan adiknya Ding Kele apabila dia melihat gadis yang bijak dan comel itu. Gadis kecil itu menjerit kegembiraan dan menundukkan kepalanya untuk mengambil beberapa teguk air. Dia menjulurkan lidah kecil merah jambunya dan menjilat bibirnya, mengerang selesa. Gadis kecil itu berpaling dan melihat pahlawan-pahlawan yang garang di sebelah mereka dan menjerit terkejut. Dia menyusut kembali ke dalam bakul dengan ketakutan seolah-olah bakul kecil yang hodoh itu dapat melindunginya daripada semua bahaya di dunia. Pada masa inilah Ding Hao terkejut apabila mendapati bahawa lelaki muda yang kotor itu sebenarnya adalah seorang gadis. Air kolam menghanyutkan lumpur pada lengan dan kakinya, menampakkan kulit pucat yang cantik seperti jade gemuk biri-biri dan menarik perhatian.
Tidak hairanlah dia mempunyai sepasang mata yang cantik. Ding Hao mengeluh. Sekadar pandangan yang lalu sudah cukup untuk diingati. Hanya sepasang mata itu sudah lebih cantik daripada gadis berbaju putih bernama Li Yiruo itu. Memang ramai orang ganjil datang ke sini hari ini. Kemudian, bunyi menusuk tiba-tiba berbunyi. Ah, kenapa air tiba-tiba menjadi begitu kotor? Li Yiruo yang sedang bermain dengan pembantunya tiba-tiba menjerit seolah-olah dia telah bertemu dengan ular atau kalajengking. Dia melompat keluar dari kolam dengan pandangan jijik dan marah. Ding Hao memandang dengan terkejut. Dia melihat angsa kecil yang bangga, Li Yiruo dengan wajah yang marah. Dia melihat di sepanjang air yang kotor dan nampaknya telah menemui sesuatu. Dia tiba-tiba menunjuk ke arah gadis pengotor yang berada di dekatnya dan menjerit dengan tajam, "Kau jalang, siapa benarkan kau basuh tangan di sini? Berani awak kotorkan air? Pergi ke neraka. Awak tak nampak saya main air kat sini? Adakah anda sengaja melakukannya?" Gadis misteri itu berhenti sejenak dan menundukkan kepalanya, berasa serba salah. Dia tidak cuba mempertahankan dirinya sama sekali. Dia tidak bercakap dan cepat-cepat keluar dari air tanpa alas kaki. After the pond water washed off the dirt on her, it revealed clean and flawless skin and the wounds made by branches and rocks on her journey. Dalam hal Cik Yiruo, saya akan mengajar kamu pelajaran juga. Dengan itu, dia melemparkan cambuk kudanya dan mengeluarkan lancet dari pinggangnya dengan dentingan dan menyerang Ding Hao. Dia pasti tahu bahawa cambuk itu tidak akan mendatangkan mudarat kepada Ding Hao, jadi dia memilih untuk menggunakan bilahnya secara langsung. Bilah itu berwarna perak dan tajam. Terasa sejuk dan menyeramkan. Ia menyerang Ding Hao, menyerang dadanya. Dia mahu membunuhnya. Ding Hao berasa marah dan ingin menunjukkan kepada hamba perempuan yang sombong dan jahat itu apa yang boleh dia lakukan. Dia mengeluarkan pedang berkarat dari belakangnya. Dia melambai perlahan dan lampu merah bersinar dan tersebar. Klang! Kedengaran dentingan nipis apabila bilah-bilah itu bertemu, menyebabkan letusan percikan api. Bilah melengkung Qiu Shuang terbang keluar dari tangannya. Kemudian, dia hanya merasakan kejutan pada perutnya. Dia merasakan seolah-olah dia terbang di awan seperti dilemparkan ke udara lebih daripada 10 meter dan kemudian jatuh ke tanah dengan kejam. Dia tidak boleh bangun walaupun selepas masa yang lama dan kelihatan sangat menyedihkan. Sementara itu, pedang berkarat Ding Hao telah dikembalikan ke tempatnya di belakangnya. Ding Hao sudah bersikap tenang kepadanya dan tidak melepaskan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan bahagian belakang pedang untuk memukul perut Qiu Hong dan tidak mencederakannya. Jika tidak, dengan kebolehan pedang Ding Hao, dia boleh membunuh hamba perempuan yang sombong dan ganas itu dalam beberapa saat sahaja. Gadis misteri itu memeluk erat gadis kecil bertocang tanduk kambing itu dan memandang ke belakang Ding Hao. Tiada siapa yang perasan bahawa matanya yang cantik dan degil akhirnya bersinar dengan kesan kelembutan dan cahaya. Kemahiran pedang yang hebat. Lelaki muda berbadan tegap Xiao Chengchuan melihat adegan yang berlaku tadi dan bersorak kuat. Lagipun, seseorang boleh melihat dengan mudah sama ada seseorang itu mampu hanya dengan satu langkah. Tiada siapa yang mengambil perhatian tentang Ding Hao sebelum ini. Mereka hanya merasakan bahawa perangai pemuda kacak itu istimewa sedikit. Tetapi kemudian mereka melihat Ding Hao mengeluarkan pedangnya, menggunakannya, dan kemudian menyimpannya dalam satu gerakan pantas secara semula jadi. Ia tidak begitu pantas, tetapi sukar untuk memahami trajektori pedang itu. Ketika itulah mereka tahu bahawa mereka telah salah. Pemahaman ilmu pedang pemuda itu sangat mendalam. Bersambung. Bertemu di bab seterusnya.